Assalamualaikum semua. Sihat? Alhamdulillah sihat. Semua dah makan? Kalau belum makan tak apa, lepas kelas ni kita makan sama-sama ya. Baiklah, minggu lepas kita dah belajar tentang cara untuk menentu dan menjelaskan penyelesaian yang mungkin bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah serta mewakilkan persamaan linear dalam dua pemboleh ubah secara graf. Hari ini kita akan sambung dengan subtopik yang terakhir dalam tajuk persamaan linear, iaitu persamaan linear serentak dalam dua pemboleh ubah. Semua dah bersedia? Kalau semua dah bersedia, saya akan mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Perkara pertama kita akan belajar pada hari ini ialah cara untuk membentuk persamaan serentak. Tapi sebelum tu kita perlu tahu apa itu persamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini ialah persamaan linear yang mempunyai dua pemboleh ubah dan kuasa bagi setiap pemboleh ubah ialah 1. Maksudnya di sini kuasa setiap pemboleh ubah tu tak boleh 2 atau 3 atau selebihnya. Dia mesti 1 dan baru kita boleh buat persamaan linear tersebut. Ini merupakan bentuk am bagi persamaan linear dalam dua pemboleh ubah di mana nilai A dan B bukan kosong. Untuk pastikan awak semua faham apa yang saya terangkan tadi, jom kita tengok contoh situasi ni sama-sama dan sama-sama kita fahamkan. Cuba baca contoh situasi 1. Nanti saya nak seorang volunteer untuk terangkan apa yang difaham dan apa maklumat yang berjaya dia keluarkan. Okey, siapa nak volunteer? Ya, bagus. Silakan Suraya. Kongsikan apa maklumat yang awak dapat. Betul dan tepat sekali apa yang Suraya kongsikan bersama kita tadi. Daripada soalan ni kita boleh keluarkan dua persamaan. Pertama sekali kita perlu wakilkan ayam dengan X manakala itik dengan Y. Baris pertama soalan kita dah dapat satu maklumat iaitu elemen ternak 7 ekor ayam dan itik. Dari sini kita dah dapat membentuk satu persamaan linear iaitu X tambah Y sama dengan 7. Baris kedua dan ketiga pula kita dapat maklumat mengenai kos bagi menternak seekor ayam ialah RM2 dan seekor itik ialah RM1 serta jumlah kos ternakan bagi seminggu ialah RM12. Dan dari sini kita akan dapat membentuk persamaan linear yang kedua iaitu 2X tambah Y sama dengan 12. Daripada kedua-dua persamaan yang telah kita bentukkan ini, kita akan dapat mencari bilangan ayam dan itik yang diternak oleh Eli. Okey, sampai sini awak semua faham tak? Bagus kalau awak semua faham dan kita akan teruskan ke bahagian yang seterusnya. Untuk persamaan linear dalam dua pemboleh ubah ini, terdapat 3 kaedah yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberi. Antara kaedah yang boleh kita gunakan ialah pergantian, penghapusan dan graf. Sebelum tu, jom kita teroka terlebih dahulu persamaan linear dengan menggunakan aplikasi GeoGebra terlebih dahulu. Persamaan linear X tambah Y sama dengan 7 dan 2X tambah Y sama dengan 12 merupakan persamaan linear serentak kerana kedua-dua persamaan linear mempunyai dua pemboleh ubah yang sama. Penyelesaian persamaan linear serentak mempunyai satu titik persilangan dikenali sebagai penyelesaian unik. Titik persilangan persamaan linear serentak iaitu pada koordinat 5, 2. Okey, kita boleh selesaikan persamaan linear serentak ni dengan 3 kaedah. Kaedah graf, kaedah penghapusan dengan kaedah penggantian. Okey, saya mulakan dengan kaedah graf. Kaedah graf ni adalah bila kita gunakan graf sebagai rujukan untuk kita cari nilai pemboleh ubah macam pemboleh ubah X dengan Y. Okey, untuk yang graf ni senang je. Untuk dapatkan nilai X, kita samakan Y dengan kosong. Lepas tu selesaikan je macam biasa sampailah dapat nilai X. Cara yang sama juga kita guna untuk dapatkan nilai Y. Tapi kali ni kita samakan X pula dengan kosong macam yang awak boleh nampak dari contoh ni. Okey, ini adalah contoh 2. Cuma beza dia kita tambah satu lagi garis lurus. Tapi jangan risau sebab cara nak dapatkan nilai X dan Y tu masih sama. Masih kena samakan dengan kosong. Yang ni pula kita nampak ada titik persilangan kan antara dua garis ni. Jadi nilai X dan Y tu kita boleh dapat dengan tengok skala pada graf. Okey, semua faham? Bagus. Kalau faham, bagus. Baiklah, kalau tak ada apa-apa soalan, saya masuk kepada kaedah seterusnya iaitu kaedah penghapusan. Okey, macam yang awak boleh nampak kat sini, ada 4 langkah untuk kita selesaikan persamaan linear tu dengan kaedah penghapusan. Baik, yang pertama sekali
kita kena samakan perkali untuk satu pun boleh ubah. Jadi, awak boleh sama ada nak darab satu ataupun kedua-dua persamaan tu bergantung kepada perkali asal yang soalan bagi. Okey, lepas dah samakan nilai perkali, barulah kita boleh hapuskan satu pun boleh ubah dengan cara tambah atau tolak persamaan tu. Operasi tambah atau tolak ni pun dia bergantung pada simbol positif atau negatif, sama yang macam soalan bagi. Kena tengoklah. Okey, ni contoh situasi bagi soalan yang melibatkan kaedah penghapusan. Awak semua boleh baca dulu soalan ni. Nanti saya akan pilih seorang daripada awak untuk berkongsi macam mana cara untuk menjawab soalan tu. Terima kasih kepada Asma atas perkongsian tadi. Okey, betul apa yang Asma kongsikan tadi? Langkah pertama, kita kena samakan perkali. Bila dah samakan, kita lakukan operasi tolak untuk hapuskan pemboleh ubah X. Jadi, yang tinggal hanyalah pemboleh ubah Y. Jadi, kita boleh carilah nilai Y dia berapa. Lepas dah dapat nilai Y tu, gantikan dia dalam pemboleh ubah yang, dalam persamaan yang satu lagi untuk dapatkan lagi satu nilai pemboleh ubah. Jadi, kita dapatlah jawapan dia kat sini. Okey, untuk kaedah penggantian, dia berbeza sikit dengan penghapusan tadi. Kalau kaedah penggantian ni, kita tak hapuskan pemboleh ubah, tapi kita ganti pemboleh ubah. Langkah yang pertama, kita ungkapkan satu daripada pemboleh ubah dalam sebutan pemboleh ubah yang satu lagi. Maknanya kat sini, kita bina satu lagi persamaan baru dengan ungkapkan satu lagi pemboleh ubah. Okey, ungkapan yang kita buat tadi, kita gantikan dia dalam persamaan yang satu lagi. Jadinya lepas dah ganti tu, persamaan tu dah tinggal dalam satu pemboleh ubah je lah. Lepas tu, kita selesaikanlah macam biasa, cari nilai. Okey, bila dah dapat je nilai satu pemboleh ubah tu, kita gantikan nilai yang kita dapat tu dalam persamaan baru yang kita ungkapkan tadi untuk kita dapatkan nilai satu lagi pemboleh ubah. Ini pula contoh situasi bagi soalan yang melibatkan kaedah penggantian. Saya bagi 2-3 minit boleh untuk awak baca dan fahamkan dulu situasi ni. Okey, Yasmin, boleh tak awak kongsikan dengan kelas apa yang awak faham berdasarkan situasi ni dan apa langkah-langkah yang awak perlu buat untuk selesaikan soalan ni menggunakan kaedah penggantian. Baik, terima kasih. Okey, betul lah apa yang Yasmin kongsikan tadi. Pertama sekali, kita kena ungkapkan X dalam sebutan Y. Jadi, kat sini kita dah hasilkan satu persamaan baru. Lepas tu, kita gantikan ungkapan X tadi dalam persamaan satu lagi untuk kita dapatkan nilai satu pemboleh ubah. Macam dalam soalan ni, nilai Y lah. Okay, akhir sekali, bila dah dapat nilai Y tu, kita gantikan semula nilai Y yang kita dapat tu dalam persamaan ungkapan yang kita buat tadi. Barulah dapat nilai dua pemboleh ubah X dengan Y. Okey, sekarang masa untuk kita buat aktiviti berkumpulan. Saya dah sediakan breakout session. Nanti korang masuk ikut kumpulan masing-masing. Ini soalan yang perlu awak semua bincangkan bersama ahli kumpulan. Okey? Saya beri masa 15 minit untuk korang bincangkan soalan ni. Kalau sempat, kita akan bincang bersama soalan ni. Nanti wakil kumpulan akan bentangkan dan kongsi dengan kelas jawapan kumpulan mereka. Baiklah, kalau tak ada apa-apa, awak boleh masuk breakout session masing-masing dan mulakan perbincangan. Okey pelajar, saya rasa kita dah kesuntukan masa untuk awak teruskan dengan tugasan berkumpulan. Awak semua boleh siapkan tugasan ini di rumah masing-masing. Sila pastikan semua ahli kumpulan bekerjasama untuk menyelesaikan tugasan ini. Sebelum kita bersurai, jangan lupa isikan refleksi daripada apa yang telah kita belajar pada hari ini dan overall daripada topik persamaan linear. Jangan lupa juga untuk scan QR code word wall atau pergi ke checkbox. Saya ada sharekan link tugasan untuk awak siapkan dekat rumah. Jangan risau, kerja yang saya sharekan ni kerja yang mudah aja, awak boleh buat santai-santai. Awak boleh buat dekat word wall, okey? Siapkan dekat rumah. Okey, saya rasa sampai sini je kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih sebab tumpukan perhatian. Kita jumpa next class, okey? Assalamualaikum. Bye.